Menjejak sejarah silam Borneo Utara Sabah, di Bandar Kota Marudu, yang ramai generasi kini tidak tahu sejarah dan kisah silam di tempat ini. Kisah sebuah bandar pelombongan yang hilang bernama Tanjung Batu, Bandar Marudu, pada abad ke-20. Salam sejahtera kepada para peminat sejarah silam Sabah, dan tanpa kita sedari, telah masuk ke bulan terakhir tahun 2023. Baru-baru ini penulis ada berkongsi serba sedikit kisah beberapa perkampungan dan bandar di Sabah yang telah hilang ditelan zaman. Seperti Api-Api, Karamunsing, Napas dan Gantian. Selepas perkongsian tersebut, penulis menerima beberapa permintaan untuk bercerita serba sedikit tentang satu lagi bandar lama yang hilang, bernama Tanjung Batu di Kota Marudu. Kerana ada permintaan dan keinginan mendalam untuk mengetahui sebuah kisah bandar lama, maka penulis berusaha menjejak maklumat bandar hilang tersebut di dalam koleksi dokumen-dokumen lama yang ada di Sabah. Kisah atau fenomena bandar hilang bukannya satu kisah baru, kerana kita sebenarnya di Sabah mempunyai banyak nama bandar atau kampung yang hilang yang tidak pernah dikongsikan kepada orang ramai. Salah satunya adalah Bandar Pelombongan Silimpopon di Tawau, sebuah bandar hilang yang amat terkenal di Sabah. Tapi buat perkongsian hari ini, kita bercerita pula tentang bandar hilang bernama Tanjung Batu di Kota Marudu. Bandar Tanjung Batu merupakan kawasan pesisiran pantai yang terletak lebih kurang 20 km dari bandar Kota Marudu. Kewujudan Bandar Tanjung Batu adalah sangat berkait rapat dengan kemunculan syarikat pelombongan yang menjalankan operasi pelombongan sekitar awal abad ke-20. Kajian sejarah membuktikan bahawa sebuah syarikat pelombongan bernama British Borneo Exploration Company Limited (BEXCO) telah membuka sebuah bandar baru terletak di suatu tempat bernama Tanjung Batu sekitar tahun 1905. SBUB mempunyai balai polis di Tanjung Batu pada tahun 1895 dan pada tahun 1896. Mereka telah membuat jalan raya sehingga ke Kampung Tanjung Batu disebabkan wujudnya beberapa buah ladang pertanian di kawasan berdekatan. Kisah Bandar Tanjung Batu ini bermula dari hasrat pengarah urusan syarikat British Utara Borneo (SBUB) bernama William Clarke Cowie yang ingin membina landasan keretapi dari Kota Marudu sehingga Sandakan. Disebabkan laporan serta spekulasi penemuan longgokan besar arang batu dan bahan mineral yang lain di Kota Marudu pada sekitar tahun 1901. Pada tahun 1902, seorang pengurus lombong bernama Jack Carnarvon melaporkan penemuan sejenis mineral bernama biji mangan atau dipanggil manganis. Dalam tahun yang sama SBUB memberikan hak eksklusif kepada British Borneo Syndicate Limited (BBSL) untuk melombong minyak, arang batu, emas dan pelbagai bahan mineral berharga yang lain serta melantik Cowie sebagai ahli lembaga pengarah syarikat tersebut. BBSL pada tahun 1905 menubuhkan BEXCO yang berpengkalan di Tanjung Batu dengan lebih dari 50 orang pekerja yang terdiri dari pekerja berbangsa Cina dan penduduk tempatan Sabahan. Pengurus bernama C.J. Head yang menggantikan J.C. Robertson pada tahun 1906. W.H. Sutton dan Haji Harrington sebagai pembantu pengurus dan A.J. Shokman sebagai akauntan. Kedudukan Tanjung Batu di Teluk Marudu dan tidak jauh dari Kudat adalah sungguh strategik, di mana ianya boleh menghubungi beberapa kawasan seperti Balaijong, Bongon, Timbang Batu, Sansui, Marak Parak sehingga Mumus dan Togoho merentasi Sungai Tandek, Sungai Bongon, Sungai Kinoram dan Sungai Pamaitan. Pelan untuk membuka bandar dilukis dan mendapat kelulusan, di mana Bandar Tanjung Batu bakal mempunyai telegraf, jeti, jalan raya, landasan kereta api, hospital, rumah pekerja, makmal, rumah pengurus dan pelbagai bangunan lain. Kos bangunan dan nilai perabot semuanya dianggarkan berjumlah $23,600. Pada tahun 1906, sebuah kapal pengangkutan bernama Aldershot yang mempunyai muatan kapasiti sebanyak 3,180 tan berlabuh di kawasan berhampiran jeti Tanjung Batu.
untuk mengangkut bahan mineral dalam tempoh masa yang ditetapkan selama 10 hari. Malangnya atas sebab yang tidak dapat dielakkan, proses pengantaran dan memuatkan bahan mineral ke atas kapal Aldershot mengambil masa yang terlalu lama sehingga 100 hari. Seperti kata pepatah sudah jatuh ditimpa tangga, apabila kapal berlabuh di pelabuhan Mostyn, Merseyside, Britain, muatan mineral tersebut tidak laku dan tidak dapat dijual. Syarikat Bexco pula disaman oleh pihak pengangkutan kerana lewat mengantar bahan mineral. Pada tahun 1907, pelbagai cabaran dihadapi oleh pihak Bexco yang kini berdepan dengan masalah lebih besar. Sehingga mereka disyorkan untuk menghentikan operasi semasa pihak syarikat tengah berusaha membina landasan keretapi dari Tanjung Batu ke Taritipan sejauh 8 batu sehingga ke tepi Sungai Biliajong di mana terdapat lumbung biji mangan bernama Kakakuja. Bexco juga telah melabur 2 buah keretapi yang dinamakan Marudu dan Biliajong. Digunakan untuk mengangkut bahan mineral. Pada tahun 1908, masalah pelumbungan Tanjung Batu dibawa ke mesyuarat ahli lembaga pengarah, di mana laporan kerugian besar yang mereka hadapi dan mereka terpaksa membuat keputusan untuk menghentikan operasi dan menjual semua harta milik syarikat. Untuk menampung kerugian syarikat termasuk menjual keretapi dan landasan keretapi yang sedia ada di Tanjung Batu pada tahun 1909. Begitulah berakhirnya riwayat bandar hilang Tanjung Batu yang cuma beroperasi selama 2 tahun. Bandar tinggalan Lombong di kawasan Tanjung Batu boleh dijadikan salah satu kawasan tarikan pelancong, sama ada dari luar negara ataupun kepada penduduk tempatan. Kedudukan Tanjung Batu berdekatan Kota Marudu memudahkan pelancong untuk mendekati kawasan persisiran pantai di samping menikmati panorama yang cantik dan mengamati tinggalan sejarah. Tanjung Batu boleh menarik ramai pelancong untuk melawat tapak pelumbungan unik yang telah menjadi sebahagian dari tinggalan warisan sejarah yang sangat berharga dan sudah pasti dapat menyumbang kepada ekonomi penduduk tempatan dan Kota Marudu. Ada pula yang mengatakan, angunan-angunan ini seangkatan dibina di Pulau Jerejak Pulau Pinang dan terdapat banyak lagi sejarah di Sabah yang belum dirungkai ataupun sengaja disorok oleh pemimpin lama untuk tujuan politik. Dikhabarkan landasan kereta api ini masih ada lagi sisa-sisanya sekarang dan boleh dilihat di hulu sungai Kampung Tongkurango Tandik. Mungkin generasi muda kini belum lagi terlambat untuk mencari keberadaan atau menimba ilmu pengetahuan mengenai sejarah pelumbungan dan pembuatan kereta api di Kota Marudu.